Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu yang berada di luar sana. Kembali lagi dalam channel Cikgu Norsila #Cikgu Pulau. Pada sesi pengajaran yang kali ini, kita akan mempelajari bab 7 iaitu keelektrikan dan kemagnetan. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 7.1, iaitu keelektrikan. Manakala standard pembelajaran pada kali ini adalah 7.1.1 menghuraikan dan berkomunikasi mengenai tenaga, 7.1.2 menerangkan dan berkomunikasi mengenai kewujudan cas elektrik, dan 7.1.5 mencirikan arus, Bolton, dan rintangan serta unitnya. Objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah pelajar dapat yang pertama menghuraikan dan berkomunikasi mengenai tenaga, yang kedua pelajar dapat menerangkan dan berkomunikasi mengenai kewujudan cas elektrostatik, dan yang ketiga pelajar dapat mencirikan arus, Bolton, dan rintangan serta unitnya. Apakah maksud tenaga? Tenaga bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja. Unit SI tenaga ialah Joule. Antara contoh tenaga adalah: pertama, manusia menggunakan tenaga untuk berlari. Kereta menggunakan tenaga daripada bahan api untuk bergerak. Dan tumbuhan pula memerlukan tenaga daripada matahari untuk terus hidup. Sekarang mari kita pelajari pelbagai bentuk tenaga. Di sini cikgu telah memaparkan 9 jenis bentuk tenaga. Yang pertama adalah tenaga kinetik, iaitu objek yang bergerak. Yang kedua kita ada tenaga bunyi, iaitu terhasil daripada objek yang bergetar. Yang ketiga kita ada tenaga elastik, iaitu hanya wujud dalam bahan-bahan yang kenyal sahaja seperti spring atau getah. Yang keempat kita ada tenaga elektrik yang dicas melalui konduktor elektrik. Yang kelima kita ada tenaga cahaya, iaitu tenaga yang boleh menerangi keadaan yang gelap. Yang keenam kita ada tenaga nuklear yang diperoleh daripada bahan nuklear seperti uranium. Yang ketujuh kita ada tenaga kimia, iaitu tenaga yang tersimpan di dalam makanan, bateri, bahan api fosil, dan juga biojisim. Yang ke-8 kita ada tenaga keupayaan graviti yang terhasil daripada objek di tempat yang tinggi, diregangkan ataupun dimempatkan. Dan yang terakhir adalah tenaga haba yang menyebabkan kita berasa panas. Inilah 9 bentuk tenaga. Sekarang mari kita pelajari satu persatu sumber tenaga. Sumber tenaga yang pertama adalah tenaga bahan api fosil, yang mana terbentuk daripada sisa tumbuhan dan haiwan mati yang tertanam di dalam bumi. Terdapat dalam 3 bentuk, yaitu arang batu, gas, dan petroleum. Sumber tenaga yang kedua adalah tenaga angin. Angin ialah udara yang bergerak, digunakan untuk menggerakkan bilah-bilah kincir angin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sumber tenaga yang ketiga adalah tenaga air, yang mana sumber tenaga air digunakan bagi menggerakkan turbin yang disambung dengan generator sehingga boleh menghasilkan tenaga elektrik. Sumber tenaga yang keempat adalah tenaga geoterma, yang mana tenaga haba daripada kerak bumi
kerana suhu pusat bumi yang sangat panas. Tenaga haba ini menghasilkan steam yang dapat memutarkan turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sumber tenaga yang kelima adalah tenaga biogesim, yang mana tenaga ini diperoleh daripada sisa haiwan dan tumbuhan. Digunakan untuk menghasilkan bahan api bergas dan cecair. Sumber tenaga yang keenam adalah tenaga matahari, yang mana tenaga matahari merupakan sumber tenaga utama bumi. Tenaga daripada matahari dikenal sebagai tenaga surya. Sel surya digunakan untuk menukarkan tenaga surya kepada tenaga elektrik. Sumber tenaga yang ketujuh adalah tenaga ombak, yang mana gerakan ombak yang turun naik dengan cepat digunakan untuk menggerakkan turbin bagi menjana tenaga elektrik. Sumber tenaga yang ke-8 adalah tenaga bahan radioaktif, yang mana bahan radioaktif ini digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklir. Jom kita pelajari berkenaan dengan cas elektrostatik. Cas elektrostatik adalah cas-cas elektrik yang statik ataupun tidak bergerak ataupun dikenali sebagai pegun. Cas-cas elektrik terhasil melalui geseran antara dua objek. Sebagai contoh, rambut akan tertarik ke bahagian sikat selepas disikat menggunakan sikat plastik. Dan pakaian nilon yang telah digosok menggunakan seterika akan tertarik kepada alas seterika semasa diangkat. Sebagai contoh, eksperimen seperti gambar yang telah cikgu paparkan ini, di mana raja ini menunjukkan helaian rambut yang tertarik kepada belon. Apabila belon digosok pada rambut, belon menjadi bercas, disebabkan oleh elektron daripada rambut berpindah ke belon. Rambut akan kehilangan elektron, maka rambut akan bercas positif. Wujudnya daya tarikan antara cas-cas positif pada rambut dengan cas-cas negatif pada belon menyebabkan rambut tertarik kepada belon. Terdapat dua jenis cas elektrik, di mana cas elektrik ini terdiri daripada cas positif yang dinamakan sebagai proton dan cas negatif yang dinamakan sebagai elektron. Objek cas yang sama jenis akan saling menolak, manakala objek cas yang berlainan jenis akan saling menarik. Daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik yang ditunjukkan ini dikenali sebagai daya elektrostatik. Sekarang, mari kita pelajari bilangan elektron pada bahan. Anak-anak ingatkan, jikalau cas positif, kita namakan dia sebagai proton. Manakala cas negatif, kita namakan dia sebagai elektron. Di sini kita boleh lihat, apabila bilangan proton lebih daripada elektron, itu dinamakan sebagai bercas positif. Manakala bilangan elektron lebih daripada proton, kita namakan sebagai bercas negatif. Manakala apabila bilangan proton dan bilangan elektron adalah sama, kita namakan sebagai neutral. Elektroskop. Apakah ini elektroskop? Ia adalah satu alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada suatu objek. Sekarang, mari kita lihat elektrostatik dalam kehidupan seharian. Kilat merupakan contoh
fenomena harian yang berkaitan dengan elektrostatik. Geseran antara awan dan udara menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik. Kilat berlaku karena daya tarikan yang wujud antara cas positif pada bumi dan cas negatif pada awan. Seterusnya, mari kita pelajari berkenaan dengan arus elektrik, volten, dan juga rintangan. Sekarang mari kita lihat apakah itu arus elektrik. Arus elektrik ialah kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Pengaliran arus elektrik dapat diukur menggunakan ammeter. Unit SI bagi arus elektrik ialah ampere. Seterusnya, mari kita pelajari tentang volten. Volten ialah beza upaya di antara dua titik yang boleh diukur dalam liter. Pengaliran arus elektrik untuk volten boleh diukur menggunakan voltmeter. Unit SI bagi volten ialah volt. Rintangan ialah keupayaan sesuatu konduktor untuk menghadkan atau menentang aliran arus elektrik melaluinya. Unit bagi rintangan ialah ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor adalah berkadar terus, dengan volten yang merentasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik lain adalah tetap. Di sini anak-anak boleh melihat formula segitiga VIR. Apakah formula segitiga VIR ini? Mari kita lihat satu persatu. I adalah arus yang diukur dalam ampere, V adalah volten yang diukur dalam volt, dan R adalah rintangan yang diukur dalam ohm. Sekarang cikgu ingin mengajar anak-anak semua bagaimana untuk mencari volten, arus, dan rintangan melalui formula segitiga VIR ini. Baik, untuk mencari volten, anak-anak boleh menggunakan rumus I yaitu arus darab rintangan. Untuk mencari arus, anak-anak boleh menggunakan rumus ini. V yaitu volten bahagi dengan rintangan. Untuk mencari rintangan pula, anak-anak kena menggunakan rumus ini. Volten bahagi dengan arus. Mudah kan untuk menggunakan formula segitiga VIR ini? Sekarang mari kita coba jawab soalan ini menggunakan rumus segitiga VIR. Mari kita tengok soalan terlebih dahulu. Jika arus meningkat daripada 0,6 ampere kepada 2,2 ampere dan mengekalkan volten 24 volt, berapakah nilai rintangan yang diperlukan? Oke, sekarang cikgu ingin mengajar anak-anak semua bagaimanakah untuk menggunakan rumus segitiga VIR untuk kita aplikasikan ke dalam soalan ini. Baiklah, di sini cikgu telah menyenaraikan cara dia. Langkah yang pertama, anak-anak perlulah mencari apakah nilai yang diberikan dalam soalan dan berapakah nilai yang perlu kita cari. Jadi kita kena senaraikan terlebih dahulu arus berapa yang telah diberikan, volten berapa dan juga rintangan. Oke, arus dia telah berikan sebanyak 2,2 ampere, volten yaitu 24 volt, tetapi kita perlu mencari rintangan. Baik, langkah yang kedua, formula manakah yang perlu kita gunakan? Kita sudah pelajari formula segitiga VIR. Oke, sekarang kita coba aplikasikan. Sebab soalan ini dia meminta kita untuk mencari rintangan. So, apa yang kita perlu buat? Oke, macam mana untuk mencari rintangan melalui VIR tadi? Baik, kalau untuk mencari rintangan kita perlu bahagi volt bahagi dengan I, yaitu arus. Baik, langkah yang ketiga dan keempat adalah kita bahagikanlah volt bahagi dengan arus tadi dan kita selesaikanlah seperti biasa.
Jadi di sini cikgu telah pun senaraikan 24 volt kita bahagikan dengan 2.2 ampere. Kita dapatlah jawapan rintangan iaitu sebanyak 10.9 ohm. Senang tidak? Okey, kalau senang cuba anak murid jawab di rumah, okey? Baiklah, sampai sini sahaja sesi pengajaran cikgu pada kali ini. Cikgu sangat berharap anak-anak murid semua dapat mengingati dan memahami apa yang telah cikgu ajarkan pada sesi kali ini. Semoga kita akan berjumpa pada sesi pengajaran yang akan datang. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu Norsina #CikguPulau. Kita jumpa lagi pada sesi pengajaran yang akan datang. Assalamualaikum dan bye. Mari belajar sains.